Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua pelajar. Okey, dalam video kali ini saya akan share berkaitan dengan bagaimana kamu nak menggunakan platform Go E-commerce. Dulu saya ada bagi satu link bagaimana kamu nak buka akaun semua kan. Okey. Dalam video ni saya akan bagi secara terperinci bagaimana kamu nak update sales dan juga expenses lah dalam platform tersebut. Okey, kita mulakan ya. Okey. Okey, saya harap kamu boleh lihat. Okey, saya assume kamu dah pun login di dalam platform Go E-commerce dan mula-mula apabila kamu sampai di sini, kamu pergi ke track your business. Okay, you have not set up your business profile. So please click here to set it now. So, okay. Untuk kamu set upkan apa kita kata masukkan angka-angka sales, kamu kena create satu business profile dahulu. Okey. Ini saya ambil apa saya ambil daripada Azmina ya. Okey, Azmina dia tak createkan lagi satu business profile. So saya try create lah satu ya. Yang ni olok-olok saja. Nanti Azmina boleh delete ya. Okey, saya ambil business apa ya? Still like. Saya tak tahu. Saya minta je ni. Type of business. Kita ambil PLT. Sebab apa? PLT merupakan perkongsian lah. Ya. Maknanya dalam satu kumpulan ada 10 orang kan? Okey. So, business owner. Semua adalah, kalau contohnya, kalau Cookies Delight ni, dia membuat kuih raya dia sendiri. Maknanya dia adalah product owner. Maknanya kalau dia mendapatkan produk ini daripada kita kata dia merupakan ejen lah. Maknanya produk ni dia dapatkan daripada stockist. Maknanya kita klik ejen. Kalau dia tak pegang stok, kalau tak pegang stok, maknanya dia hanya ambil order, dia hanya ambil stok bila dia ambil order sahaja. Daripada dapat order daripada customer. So dropshipper. So saya assume Cookies Delight ni merupakan agent ya. Maknanya dia ambil dalam 50 bekas kuih raya daripada stockist. So Facebook page Cookies Delight. Ini info-info ni kamu semua kena fill up. Kita kata semua detail ni kena fill up accordingly lah. Maknanya saya tak nak ada apa yang berkaitan, saya tak nak ada kosong. So, okay. Adakah kamu ada menjual di mana-mana? Di marketplace. Maknanya e-dagang lah. Ini semua e-dagang lah. Maknanya Easy Store, Lelong ke, My Bazaar ke, Shopee ke. Kalau contohnya Cookies Delight ni, dia ada juga buat apa jualan di Shopee, boleh tekan Shopee. Saya assume ada ya. Adakah mempunyai pengalaman dalam international export? Tak ada. Okey. Adakah pernyataan ini related to your study field? Contohnya, Azmina ni merupakan pelajar IT. Maknanya tiada. Maknanya no. Okey, kita pergi sebelah. Company registration number. Yang ni tak perlulah isi. Business category. Yang ini ada tanda merah ni, jadi kena isi. Cookies Delight, kita menjual kuih raya, biskut raya. Maknanya dia jatuh dalam kategori food and F&B, food and beverage. Okay. Business subcategory, food and beverage. Okay. Instagram page. Apa Instagram page bagi Cookies Delight? Saya contoh kamu kena bagi URL kepada Instagram Cookies Delight tersebut. Sekejap. Contohlah saya bagi yang ni www. Business website tak ada. Yang ni kamu kena sendiri sebab saya tak reti nak create kan. Yang business website ni kalau tiada tinggalkan. Type some website. WeChat for business. Kalau ada, isi. Kalau tak ada, tak payah. Okay, submit. Okay. Tengok ni. Institution information pun Azmina tak isi. Jadi kena isi ya. Sebab apa? Nanti saya akan check sama ada kamu ni sebenarnya
berdaftar ke tak? Sebab tu, melalui, subjek, APK ni, Go E-commerce, platform e-commerce ni saya tahu sebenarnya Azmina ni berdaftar tak? Okey, saya tolong pilih, Ju nombor 2 institution list. Mana tadi? Mana ah? Okey, sini. State, Terengganu. Name, Yuniza. Okey, yang ni memang kena isi ya. Level of study, degree, study status, full time. Lecturer name. Jangan lupa pilih saya. Course name. Course name ni saya dah tulis dah. Azmina, saya tak tahu kamu course apa. Saya assume kamu IM kan? Mana informatik media. Ini semua wajib diisi ya. Kalau tak isi, nanti saya tak boleh bagi markah. Disebabkan kamu kena screenshot bahagian ni letak dalam template Digital Business Challenge. Ini MPU 32092. Class name. Class name ambil yang ni. Mana? IM. Okay. Kalau kamu ambil APK je. Okay. Month enroll. Month enroll in the subject. Bulan berapa hari tu kita start kelas? Bulan 3. Year enroll 2021. Internship. Ada tak practical? Ada. Ya. Contohnya saya ambil je lah tahun ni Saya ambil je bulan 12. Kalau tak betul nanti ubah balik Bila? Sem 4 tahun depan habis. Okay. Semua benda ni wajib diisi Okay. Nampak ni? Ini adalah institution information lah. Maknanya ini adalah wajib diisi selain daripada personal info. Maknanya kalau kamu mana-mana antara pelajar yang tidak melengkapkan personal info dan juga institution information, markah bagi individu terpaksa ditolak bagi Digital Business Challenge. Bagi business profile tadi kita dah create. Okay, so kita akan pergi kepada bagaimana kita nak record sales dan juga expenses. Okay, pergi ke My Business tadi, klik ke My Business. Lepas tu kamu boleh lihat di sini, monthly sales, monthly expenses kosong. Okay, jadi bagaimana kita nak letak? Okay. Kita pergi kat bawah ni, add transaction, pergi ke add sales. Okay, contohnya, transaction type. Okay, sekiranya transaksi jual beli tersebut berlaku secara face to face. Maknanya contohnya Azmina jual kuih raya pada jirannya. Maknanya dia punya transaction ni berlaku dan customer tersebut bayar duit cash lah kepada dia. Maknanya contohnya pada hari semalam. Berapa customer tersebut beli? RM30. Okay. Description ni tulis tak apa, tak tulis pun tak apa. Saya tulis je lah 2 unit. 2 balang kuih raya. Okay. Lepas pada tu, pada hari semalam juga ada transaction berlaku di online. Maknanya customer tersebut dia beli barang melalui online transfer. Jadinya kalau online transfer ni pergi ke others je lah. Pergi ke Nine. Maknanya kita tahulah dia tak jatuh dalam marketplace kan. Marketplace ni kan kita buat aktiviti perniagaan jual beli di e-dagang ataupun di social media. Maknanya customer tersebut dia tak guna dia beli dia WhatsApp sahaja. Azmina ni nak beli 2 unit kuih raya.
Okey, saya buat tarikh 4,000 bulan lah. Okey, RM50. Description. Description ni 3 balang kuih raya. Submit. Your data has been saved. Okay, kita boleh lihat monthly sales dia RM80. Okay. Lepas tu total profit pun RM80. Okay. Sekarang kita boleh tahu sales bagi Azmina dah cukup lah RM80 kan. Maknanya dia dah mencapai minimum sales RM30 per individu. Jadi dia sebenarnya dah tak perlu membuat jualan lagi. Okay. Bagaimana kita kata expenses pula? Expenses ni kategori apa contohnya barang bagus ataupun kita kata mungkin ada dari sudut delivery ke? Contohnya ataupun dari sudut apa kita kata travel. Travel contohnya gas, kita kata petrol, minyak COD kan, untuk minyak petrol untuk kamu COD kuih raya tersebut. Contohnya pada 5 hari bulan 5 tersebut, customer Azmina yang membeli kuih raya RM30 tu meminta dia buat COD pada dalam radius 5 kilometer. Jadi Azmina apa kita kata charge apa kita kata RM2 lah. Maknanya kita pergi ke travel petrol. Amount 2. Description. Okay, COD. COD ni bergantung kepada bagaimana kamu mengambil untung ataupun tidak. Ada setengah seller ni COD dia yang tanggung. Ada setengah dia charge kepada customer ni. Maknanya menjadi revenue. Maknanya charge kepada customer macam ni. Contohnya Aminah dia beli barang daripada Azmina. Maknanya charge COD tu Aminah yang tanggung. Maknanya tak perlulah Azmina tulis expenses capture kita kata minyak petrol tersebut. Namun begitu sekiranya minyak petrol tersebut Aminah tak tanggung, namun Azmina yang bertanggungjawab untuk terhadap expenses tersebut, namun dia perlu tulis. Okey, kita ni pula ya, kita teruskan. Bagaimana kita nak record expenses bagi kita kata stok. Stok dia jatuh dalam goods. Barang. Maknanya goods ni dia ada dua, raw material dengan stock. Raw material ni adalah barang basah lah. Contohnya lebih kepada pembuatan barangan mentah tersebut. Maknanya contoh kalau bagi grup yang menjual martabak Maggi, dia lebih kepada raw material lah. Maknanya apakah barang-barang basah yang diperlukan untuk membuat sekeping apa kita kata martabak tersebut. Kalau cookies delight ni, dia lebih kepada stok lah sebabnya cookies delight ni merupakan agent kan. Jadi dia mendapatkan stok daripada supplier. Kita ambil stok Date pada berapa? 30 hari bulan 4. Okay. Sekarang ni dalam satu kumpulan ada dalam satu kumpulan Azmina ada 10 member. Jadi adakah pembelian stok tersebut perlu dibahagikan sama rata? Jawapannya adalah ya. Contohnya, sekiranya pada 30 hari bulan 4, grup Azmina iaitu Cookies Delight membeli stok pembelian sebanyak RM300. RM300 untuk kita kata 50 balang kuih raya. Jadinya RM300 tersebut hendaklah dibahagikan dengan sama rata seramai 10 orang. Jadinya stok bagi satu individu akan jatuh pada RM30. Maknanya kamu boleh buat description di sini. Tak nak buat pun tak apa, buat pun boleh. Kalau nak ni buat satu pembelian banyak RM300 bagi 300 orang. 2 kali RM30. Okey. Okey. Okay, sekarang ni bila Azmina tengok, okay, bila kamu semua tengok dekat
kita punya pie chart ni dia dah berubah. Tadi sales dan juga profit sama kan? Sekarang ni dia dah berubah. Contohnya, kita boleh lihat kita tengok yang ni Saya nak ambil ya je lah. Kita tengok yang belah kanan ni kita tengok yearly. Sebabnya yearly ni di capture bulan 4 dan juga bulan 5 kan? Okey. So kita tengok dia punya profit RM48. Dia punya sales RM80. Sebab apa kita kata profit ni RM48? Okey. Profit merupakan sales minus expenses tadi. Maknanya expenses itu bersamaan dengan goods yang stok yang kamu ambil RM30 dan juga tambah RM2 untuk cas COD minyak petrol. Manakala sales ni merupakan pembelian transaksi jual beli bersama pelanggan lah. Yang kita nak adalah sales. Maknanya sekiranya profit kamu negatif, tak ada masalah. Saya tak kisah. Maknanya saya hanya melihat kepada figure sales sahaja. Minimum RM30. Maknanya bila Azmina dah selesai buat ni, Azmina kena screenshot dan letak di ruangan. Contohnya. Ni. Sales generated and go e-commerce evidence di ruangan B pada bahagian 2. Screenshot letak di sini. So saya boleh tahu. Saya takkan check dah di platform Go e-commerce. Saya hanya check screenshot kamu di sini. Okey. Kamu boleh tengok juga ni. Kat ni sekejap. Kalau kamu rasa macam setengah date tersebut ataupun transaksi tersebut tidak betul, kamu boleh klik view as your sales and expenses. Tekan report ni. Boleh tengok di sini. Sekiranya memerlukan kamu nak delete ke macam nanti Azmina nak buka apa kita kata Go e-commerce ni semula kan. Maknanya ada setengah maknanya semua ni tak betul. Perlu di-delete. Maknanya tekan delete saja. Nanti akan padam lah. Semua data akan erase lah. Okey. Okay, saya harap semua pelajar dah faham lah bagaimana nak record sales dan juga expenses dalam Go e-commerce. Yang pertama yang saya nak ingatkan yang penting sekali adalah mesti create personal information. Benda ni semua kena complete. Maknanya markah akan diberikanlah sekiranya cukup data berkenaan dengan kita kata alamat dan juga personal Facebook tak perlu. Maknanya perlu cukup di sini. Contohnya personal basic information lah. Nama, alamat, nombor IC, begitu. Dan juga institution information. Institution information adalah penting sebabkan saya dah create kita kata ID setiap program masing-masing. Azmina jadinya informatik media, jadinya memang dah ada. Nanti bila saya check, saya buka, oh dah ada nama Azmina dalam informatik media. So saya tahu dia duduk dalam program ni. Dan seterusnya yang ketiga adalah capture monthly sales dan juga expenses. Manakala sekiranya kamu perlu delete ataupun alter, modify sebarang sales ataupun expenses, kamu boleh klik di situ dan juga boleh tekanlah kita kata di tepi ni. Saya nak ingatkan lagi sekali, walaupun ini tugasan berkumpulan, namun assessment individu akan diambil kira jugalah. Maknanya setiap ahli kumpulan bertanggungjawab untuk mencapai sales dan juga kita kata kemaskini platform Go e-commerce masing-masing. Disebabkan kalau kita lihat di template, macam saya explain sebelum ni lah, kita lihat di template Digital Business Challenge ni, ada diletakkan nama, tengok ni. Personal profile dan business profile. Okay. So maknanya group member 1 ni,
contohnya Azmina perlu letak dia punya personal profile dan juga dia punya institution profile tu sendiri. Mana-mana pelajar yang mempunyai masalah, sekiranya mempunyai masalah dari segi bagaimana nak nak update data dalam Go E-commerce, boleh inform saya dan saya akan ajar sekali lagi lah. Dan saya nak tekankan lagi sekali, walaupun tugasan ini tugasan berkumpulan, namun kamu perlu bertanggungjawab setiap copywriting dan juga Go E-commerce lah. Maknanya weightage yang diberi 45% itu adalah kita melihat secara overall, secara menyeluruh bagaimana kamu menjalankan perniagaan dan juga setiap ahli kumpulan mempunyai tanggungjawab masing-masing terhadap aktiviti perniagaan yang kamu jalankan. Okey, sekiranya mana-mana ahli kumpulan yang tidak menjalankan tanggungjawab mereka dalam assignment ini secara sewajarnya, jadi kamu boleh report kepada saya lah. Sebab pada tu saya perlukan semua kita kata sesetengah information tersebut perlu kita kata dikeluarkan secara individu supaya markah yang diberikan adalah kita kata maknanya markah yang diberikan kepada pelajar tersebut merupakan kita kata memang padanlah dia dapat markah sebegitu dengan effort yang diberikan. Okey. Saya harap dengan penjelasan saya sebentar tadi kamu sudah mendapat sedikit sebanyak apa pengetahuan dan juga bagaimana nak update Go E-commerce. Terima kasih ya semua.